Okey, kita kembali semula. Baik, Ustaz sebut tadi tentang formula. Formula apa? Formula tapak tangan. Cuba tengok tapak tangan depan kamu ni, kat skrin kamu ni. Ini jari kelingking. Huwa, huma, hum. Hiya jadi manis, hiya, huma, hunna. Jadi tengah, anta, antuma, antum. Jadi telunjuk, anti, antuma, antunna. Jari ibu jari, ana, nahnu. Okey. Jadi ini untuk muzakkar, lelaki. Ini untuk muannas, perempuan. Ini untuk muzakkar balik, lelaki. Ini untuk muannas, perempuan. Ini untuk muzakkar dan muannas. Okey. Jadi masa kita nak belajar nanti, nak hafal untuk perubahan-perubahan fi'lul madhi. Huwa, apa dia? Huma, apa dia? Hum, apa dia? Apa perubahan-perubahan? Hiya, apa perubahan dia? Huma, apa perubahan dia? Hunna, apa perubahan dia? Ini yang Ustaz maksudkan. Kita kena hafal dan guna formula tapak tangan kanan ini. Okey, jadi insyaAllah kita bagi contoh. Kita mulakan yang dua yang pertama ni saja. Kita ambil jari kelingking dulu, kemudian kita masuk jari manis. Nanti yang baki lagi kita akan sambung pada hari yang akan datang, insyaAllah. Kita ambil sikit-sikit dulu. Okey, boleh? Okey, kita teruskan. Okey, fi'lul madhi. Okey. Bila kita nak menghafal formula macam tadi, okey, formula tadi ni kan. Sekejap saya tengok balik. Okey, formula ni kita gunakan satu perkataan sahaja. Apa dia? Iaitu kata kerja fa'ala. Fa'ala. Ni semua fa'ala. Ni fa'ala. Kita akan mulakan fa'ala kat sini. Okey, kita akan mulakan fa'ala. Ni fa'ala. Apa maksud fa'ala? Fa'ala ni maksudnya melakukan. Telah melakukan. Okey, telah melakukan. Kita gunakan wazan fa'ala ataupun kita gunakan kaedah fa'ala. Okey, untuk jari kelingking. Jari kelingking ni mewakili muzakkar. Betul tak? Jari kelingking mewakili muzakkar. Okey, apa dia? Huwa, huma, hum. Okey, betul tak? Huwa, huma, hum. Okey, untuk huwa, apakah perubahan yang berlaku? Ada tak? Huwa, apakah fi'lul madhi yang sesuai dengan dhamir huwa? Jawapannya ialah fa'ala. Okey, fa'ala. Ini yang pertama. Huwa, dhamir huwa, fi'lul madhi yang sesuai, yang tepat ialah fa'ala. Untuk dhamir huma. Okey. Kan huwa, huma kan? Huma. Kalau huwa ni dia, lelaki. Huma, mereka berdua. Apakah fi'lul madhi untuk dia? Daripada fa'ala dia akan berubah jadi fa'ala. Dia berubah jadi apa? Fa'ala. Apa yang berlaku? Apa perubahan yang berlaku pada fa'ala yang huwa? Bila masuk dhamir huma, dia tambah alif di belakangnya. Tambah alif yang dimatikan. Maka bunyinya fa'ala. Okey, boleh faham? Okey, baik. Seterusnya yang ketiga, iaitu hum. Kan, hum. Huwa, huma, hum. Jari kelingking kita kan. Bawah sekali ialah hum. Huwa untuk dia, lelaki. Huma untuk mereka berdua, lelaki, muzakkar. Hum untuk mereka semua. 3 orang ataupun lebih daripada 3 orang, kita gunakan dhamir hum. Baik, bila dhamir hum, apakah perubahan yang berlaku pada fa'ala? Mari kita tengok. Baik, perubahannya ialah dia akan jadi fa'alu. Dia akan jadi fa'alu. Apa perubahan yang berlaku? Tambah waw dan alif di belakang. Okey, boleh tak faham? Boleh faham kan? Okey, kalau huwa jadi fa'ala. Kalau huma jadi fa'ala tambah alif. Hum jadi fa'alu tambah waw dan alif. Jadi yang perlu kita faham dan kita hafal ialah perubahan-perubahan ini. Jadi tengok balik pada jari kelingking masing-masing. Okey. Yang tapak tangan kanan. Okey. Kita tengok bahagian muncung jari kelingking. Atas sekali, hujung sekali. Huwa, atas, tengah-tengah. Huma,
Yang bawah sekali hum. Betul? Okey, itu dhamir. Kalau fi'lul madhi kita susun balik. Kat huwa tu yang atas tu kita sebut fa'ala. Okey. Yang tengah-tengah fa'ala. Kena panjang belakang tu. Yang bawah sekali hum tu kita sebut fa'alu. Okey, boleh faham tak? Okey, ulang lagi sekali. Jadi kelingking yang hujung sekali daripada atas, kemudian nombor 2, kemudian nombor 3. Kalau dhamir kita sebut huwa, huma, hum. Kalau fi'il madhi fa'ala, fa'ala, fa'alu. Boleh faham? Kena hafal tu. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Kalau kita hafal dan kita faham dia punya perubahan ni, insya-Allah bagilah apa bentuk kata kerja sekalipun, kita akan dapat sesuaikan dengan dhamir-dhamir yang ada. Okey, ini pelajaran yang pertama. Okey, kita sambung jari manis. Kita sambung jari manis pula. Okey, fi'lul madhi untuk fa'ala tadi bagi muannas. Okey, sebab apa? Di jari manis. Okey, tengok jari manis masing-masing. Okey, tiga ruas yang ada pada jari manis ni daripada atas kita panggil apa? Apa dhamirnya? Kalau tadi jari kelingking huwa, huma, hum. Kalau jari manis untuk muannas perempuan kita sebut hiya, huma, hunna. Betul tak? Ulang. Hiya, huma, hunna. Kan? Betul tak? Kita tengok balik. Ustaz bagi tengok semula dalam kita yang tadi ni. Okey. Okey, ni jari manis. Atas ni apa? Hiya, huma, hunna. Yang ni muzakkar tadi. Huwa, huma, hum. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Kalau yang wanita, yang perempuan, mari kita tengok. Okey, kita tengok yang untuk perempuan punya. Okey. Okey, untuk muannas ataupun jari manis yang bahagian atas kita panggil hiya. Apa maksud hiya? Hiya ni kata ganti diri bagi dia. Untuk perempuan. Dia untuk perempuan. Baik, bila fa'ala masuk pada dhamir hiya, apa jadi pada fa'ala? Dia akan berubah. Jadi apa? Fa'alat. Jadi apa? Fa'alat. Apa yang kita tambah? Tambah ta maftuhah. Ta terbuka macam ni. Dan matikan ta tersebut. Maka jadilah dia fa'alat. Okey. Jadi kalau kita nak tulis ayat dalam bahasa Arab, nak beritahu Fatimah. Fatimah kan perempuan seorang. Fatimah telah pergi ke sekolah. Maka kita sebut hiya ataupun Fatimah zahabat. Kan? Zahabat ilal madrasah. Tambah ta maftuhah ataupun ta terbuka kat sini dan matikan dia. Okey, kita pindah pula kepada dhamir yang kedua bagi perempuan. Apa dia? Huma. Yang tadi muzakkar pun huma juga. Tapi perubahan dia tak sama. Kalau yang muzakkar tadi, huma itu dia jadi apa? Tambah alif saja di hujung. Fa'ala. Itu untuk muzakkar tadi. Tapi sekarang kita bincang muannas. Jari manis. Huma, dia akan berubah jadi apa? Jadi fa'alata. Fa'alata. Apa yang berlaku? Apa yang berubah? Tambah ta dengan alif di hujungnya. Okey, daripada perkataan fa'ala ni ditambah ta dan alif di hujungnya dan bariskan ta tersebut. Maka bunyilah dia fa'alata. Mereka berdua telah melakukan. Kalau zahabat tadi, ingat tak zahabat tadi kan? Okey, kalau zahabat kita sebut zahabata. Mereka berdua perempuan telah pergi. Okey. Jadi saya harap dah faham. Okey, satu lagi. Okey, kemudian kita masuk pula kepada hunna. Okey, yang ketiga ialah hunna yang bermaksud mereka semua perempuan ataupun 3 orang perempuan atau lebih daripada 3 orang kita sebut mereka ataupun hunna. Apakah perubahan yang berlaku pada fa'ala bila masuk dhamir hunna? Mari kita tengok. Okey, dia akan jadi apa? Fa'alna. Fa'alna. Daripada fa'ala dia jadi
fa'alna. Ini untuk dhamir apa? Untuk dhamir hunna, mereka perempuan ramai. Okey, kalau hunna dia akan berlaku perubahan apa? Tambah nun baris atas dan matikan lam. Jadilah fa'alna. Okey, mari kita ulang kaji balik. Untuk muzakkar tadi kita sebut apa? Huwa, huma, hum. Dia punya fi'il madhi. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Okey, sekarang muannas. Hiya, huma, hunna. Fi'il madhi dia apa? Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Jadi ini untuk dua jari yang pertama, jari kelingking dan kemudian jari manis. Jadi insya-Allah sampai sini dahulu. Nanti kita akan sambung lagi pada minggu hadapan untuk tajuk yang sama, tapi untuk jari-jari atau dhamir-dhamir yang masih belum kita bincangkan. Okey, jadi saya harap boleh faham. Kalau masih tak faham, cuba rewind balik, ulang balik Ustaz punya video ni supaya boleh faham. Kalau tak faham juga, tak ada masalah, boleh PM private message di WhatsApp dengan Ustaz. Okey, jadi jumpa lagi. Selamat mengulang kaji pelajaran.